Hai semua, kami adalah dari subjek Psikologi Perkembangan Moral. Mengikut kepada proforma yang telah diberikan oleh pensyarah, kami diminta untuk melakukan satu tugasan iaitu berkenaan dengan mikro pengajaran yang menggunakan tajuk-tajuk pendidikan moral di Malaysia. Okey, sebelum saya teruskan kepada video seterusnya, ingin saya memperkenalkan diri dahulu dan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang lain. Saya Siti Nuraliza Ilyana binti Muhammad Ghazali dan tiga lagi rakan saya iaitu Azwani binti Aziz, Sharifah binti Safai dan Hadri. Ini adalah teori psikoanalisis. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan pensyarah saya. Kumpulan kami telah mendapat teori daripada tokoh Simon Freud. Simon Freud adalah merupakan pengasas kepada teori psikoanalisis. Oleh itu, dalam pengajaran kami hari ini, kami menggunakan pendekatan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah sebuah teori yang bertujuan untuk menerangkan sifat dan perkembangan kepribadian manusia itu sendiri. Oleh itu, unsur-unsur yang diutamakan ataupun diutarakan dalam teori ini adalah berkaitan motivasi, emosi seseorang itu dan aspek dalaman yang lain. Teori ini telah menganggap bahawa kepribadian seseorang itu telah berkembang apabila terdapat konflik dari aspek psikologi ini yang biasanya terjadi pada anak-anak pada usia dini. Oleh itu, pengertian daripada Simon Freud tentang kepribadian manusia adalah berdasarkan pengalaman dengan pesakitnya, analisis impiannya dan pembacaannya yang luas mengenai pelbagai literatur ilmiah dan manusia. Pengalaman ini memberikan data asas untuk evolusi teorinya. Baginya, teori mengakui pemerhatian dan konsep kepribadiannya telah menjalani kajian berterusan selama 50 tahun berakhir hidupnya. Simon juga mengenali teori psikoanalisis dengan istilah seperti psikodinamik, psikoanalitik atau psikoterapi. Simon Freud adalah tokoh yang mempelopori teori ini yang menyatakan bahawa selain daripada itu juga merupakan teori yang menekankan kaedah terapi. Terapi ini digunakan untuk merawat gangguan-gangguan kepribadian yang dialami oleh seseorang. Psikoanalisis mulai dikenali pada tahun 1909 apabila Freud membentangkan teori ini dalam persidangan antarabangsa. Ini adalah mikro pengajaran yang kami lakukan. Salam sejahtera murid-murid semua. Sihat ke kamu semua hari ini? Sihat, cikgu. Oh, baik. Bagus. Okey. Hari ini cikgu nak bercerita dengan kamu ataupun kita bersembanglah berkaitan situasi sekarang. Apa yang kamu tahu berkaitan situasi sekarang? COVID-19. Okey, COVID-19. COVID-19 satu kes yang besar menggegar dunia, ya? Betul, Okey, apakah kesan COVID-19 terhadap diri kamu dan ahli keluarga kamu? Kebanyakan orang hilang kerja. Hilang kerja. Siapa yang kamu tahu hilang kerja tu? Dalam keluarga saya, kakak saya hilang kerja, cikgu. Oh, ya ke? Saya bersimpati dengan kakak kamu. Habis tu kakak kamu kerja apa sekarang? Dia buat bisnes online je, cikgu. Oh, okey. Bagus. Bagus tindakan dia tu. Okey, saya nasihatkan kamu ataupun saya bagi pandangan saya lah nasihat. Baik, kita sambung dengan pembelajaran kita hari ini. Tajuk pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan norma masyarakat. Kamu tahu tak apa itu norma masyarakat? Kamu memang semua benda tak tahu. Okey, kat sini cikgu nak terangkan. Maksud norma masyarakat adalah peraturan sosial yang dibentuk secara sedar ataupun tidak sedar berkaitan sesuatu perkara sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Okey, amalan norma masyarakat merakumi perbuatan yang wajar dilakukan dan patut dihindari dalam kehidupan. Oleh itu, semua masyarakat harus akur dan dapat menyesuaikan diri dengan peraturan yang ditetapkan. Okey, norma masyarakat ni macam secara simple yang cikgu boleh cakap sebuah peraturan. Di sekolah ada peraturan, di rumah ada peraturan,
Kalau dalam masyarakat kita panggil norma masyarakat. Baik, cikgu kaitkan dengan situasi sekarang. Kita mempunyai norma baru sekarang, betul? Dengan kita harus memakai pelitup muka, kita harus sentiasa menjaga kebersihan, menjaga jarak. Lepas tu kita kena mengikuti SOP kalau kita pergi mana-mana. Itu adalah norma masyarakat yang baru untuk kita, yang ditetapkan oleh kerajaan pada masa kini. Norma-norma ni adalah peraturan yang untuk kebaikan dan untuk diri kita. Kalau bukan kebaikan, dia tak akan jadi satu norma atau jadi satu peraturan. Boleh faham? Faham, cikgu. Betul, bagus. Apa yang kamu tahu norma sekarang? Kamu rasa wajar tak norma sekarang ditetapkan menjadi satu norma yang baru? Wajar, cikgu. Okey, kenapa kamu cakap wajar? Untuk keselamatan semua orang. Okey, bagus. Okey, itu adalah kepentingan. Di sini cikgu ingin menerangkan lagi berkaitan kepentingan norma masyarakat. Kepentingan kepada kita jika kita mengikuti peraturan tersebut. Okey, secara umumnya kepentingan itu adalah sebagai panduan untuk tingkah laku masyarakat, manusia. Seterusnya, membentuk masyarakat yang harmoni. Dengan adanya norma, dengan adanya peraturan dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan masyarakat yang bekerjasama. Okey, cikgu kaitkan dengan norma sekarang. Apakah kepentingan jika kita mengikuti norma-norma tersebut? Kita dapat mengelakkan daripada penyakit berjangkit tersebut. Kita dapat menjaga kebersihan diri kita. Banyak kepentingan-kepentingan jika kita mengikuti setiap norma masyarakat yang ditetapkan. Oleh itu, semua orang harus mengikuti semua norma masyarakat dan peraturan. Macam kita di rumah lah. Kat rumah pun mak ayah kita dah tetapkan peraturan. Adik, abang harus bekerjasama ataupun harus makan ikut waktu dia, harus bercakap dengan sopan. Itu adalah peraturan di rumah, itu dipanggil etika di rumah. Sekarang ni norma masyarakat, yang norma ni adalah satu peraturan yang besar yang semua orang wajib harus ikut. Dia mempunyai kepentingan dan mempunyai kesan yang tersendiri. Oleh itu, cikgu sarankan semua orang harus mengikuti norma tersebut. Kamu faham? Ada tak apa-apa pertanyaan mengenai maksud norma dengan kepentingan norma masyarakat tersebut? Faham tak? Cikgu. Faham? Boleh. Faham. Kalau cikgu tanya, kamu boleh senaraikan tak kepentingan-kepentingan yang cikgu senaraikan tadi? Boleh, cikgu. Cikgu rasa kamu boleh faham sebab sekarang ni kita dalam situasi norma baru. Baik, kita sambung lagi pembelajaran kita hari ini dengan melakukan aktiviti berkumpulan. Baik, cikgu nak minta kamu semua bergerak duduk dalam kumpulan masing-masing dan cikgu akan bagi kamu soalan. Okey, cepat bergerak duduk dalam kumpulan masing-masing. Okey, dah. Semua dah bersedia? Sudah, cikgu. Soal dengar baik-baik. Semua kena salin soalan. Soalan dia kejap macam ni, cikgu bagi arahan. Okey, kamu harus duduk dalam kumpulan dan cikgu akan bagi kamu arahan soalan dan kamu harus berfikir dalam kumpulan kamu dan nanti seorang wakil bangun untuk bagi tahu ulasan berkaitan jawapan kumpulan kamu. Boleh? Boleh, Okey, cikgu. baik, dah bersedia? Semua salin Soalan dia berbunyi, apakah yang akan berlaku sekiranya anda tidak mengamalkan norma masyarakat yang betul semasa pandemik COVID-19? Okey, cikgu ulang sekali lagi Apakah yang akan berlaku sekiranya anda tidak mengamalkan norma masyarakat yang betul semasa pandemik COVID-19? Baik, cikgu bagi masa kamu 1 minit untuk berfikir dengan ahli kumpulan kamu dan cikgu akan tanya jawapannya. Kejap sabar 1 minit berfikir. Baik, okey. Kumpulan 1, apa jawapan kamu? Jawapan dia, cikgu, menjejaskan keharmonian masyarakat. Macam mana kamu cakap menjejaskan keharmonian masyarakat tu? Sebab kita dah tak boleh nak bergaul bersama. Oh, bukanlah, kan cikgu cakap apakah yang akan berlaku sekiranya anda tidak mengamalkan norma masyarakat? Oh, hubungan sosial terjejas, cikgu. Okey, terima kasih. Okey, kumpulan 2, apa jawapan kamu? Wujud sikap pentingkan diri. Macam mana sikap pentingkan diri tu? Buat hal sendiri, cikgu. Macam mana buat hal sendiri? Contoh, bagi contoh. Tidak memperdulikan orang lain. Betul? Betul, cikgu. Okey, kumpulan 3. Apa jawapan kamu kumpulan 3?
Apalah kamu ni tak berfikir? Berfikir dulu ahli kumpulan kamu. Soalan cikgu, apakah yang akan berlaku sekiranya anda tidak mengamalkan norma masyarakat dengan betul semasa pandemik? Jawapan dia, kamu akan menjejaskan kesihatan kamu. Betul kan? Jika kamu tak mengamalkan norma, tak mengamalkan peraturan-peraturan. Okey, baik. Semua boleh kembali ke tempat masing-masing. Sebelum cikgu buat rumusan tentang pembelajaran hari ini, kita dah nak sampai penghujung pembelajaran. Okey, pembelajaran hari ini berkaitan norma masyarakat. Amalan norma masyarakat perlu diberikan penekanan yang sebaiknya supaya dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Baik, semua manusia, semua masyarakat di muka bumi ini haruslah mematuhi norma masyarakat yang telah ditetapkan. Di sini cikgu ingin merumuskan, ingin memberi penekanan lagi berkaitan norma masyarakat yang harus kamu tahu dan harus kamu patut ikuti. Norma masyarakat adalah kebiasaan, peraturan yang harus kamu jalani dalam seharian hidup kamu dan menjadi kebiasaan untuk hidup kamu. Baik, cikgu hari kelas cikgu dengan terima kasih. Baiklah, secara kesimpulannya, Sigmund Freud ini adalah merupakan pengasas teori psikoanalisis. Sigmund Freud ini juga dikenali sebagai bapa psikoanalisis. Teori psikoanalisis yang diasaskan oleh Sigmund Freud ini merupakan satu kaedah untuk merawat penyakit mental dan juga satu teori yang menjelaskan tingkah laku dalam kepribadian manusia. Unsur-unsur dalam teori ini yang telah diutamakan adalah yang pertama motivasi, yang kedua ialah emosi dan yang ketiga ialah aspek-aspek internal yang lain. Teori ini juga menggunakan 3 model tahap pemikiran, iaitu melibatkan ID, ego dan super ego. Dalam teori psikoanalisis ini, tahap pemikiran ini akan melengkapi gambaran mental, terutamanya dalam fungsi dan tujuannya. Hal ini kerana Sigmund Freud berpendapat bahawa kepribadian merupakan satu sistem yang terdiri daripada 3 unsur tersebut, iaitu ID, ego dan super ego yang masing-masing mempunyai aspek, fungsi, prinsip operasi dan perlengkapan sendiri. Menurut Sigmund Freud, ID, ego dan super ego ini kebiasaannya dikonseptualkan sebagai 3 bahagian dalam kepribadian manusia. Oleh itu, mengikut kepada RPH yang telah kami sediakan, kami telah menggunakan teori psikoanalisis ini di dalam bahagian set induksi dan di langkah 2, iaitu berkaitan dengan aktiviti bersemuka bersama pelajar. Secara ringkasnya, kami mengaplikasikan teori ini dengan memberikan satu situasi kepada pelajar, iaitu berkenaan dengan COVID-19 yang melanda negara kita pada waktu sekarang, di mana ia adalah berkaitan dengan norma masyarakat baharu yang perlu dipatuhi oleh rakyat. Sebagai contohnya, mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Hal ini adalah bertujuan untuk mengelakkan masyarakat terus dijangkiti wabak COVID-19. Manakala di bahagian aktiviti bersemuka pula, guru telah mengajukan satu soalan yang berkaitan dengan kesan apabila kita tidak mematuhi norma masyarakat pada musim COVID ini. Jelaslah di sini bahawa pengaplikasian teori ini telah melibatkan 3 peringkat pemikiran pelajar, di mana pelajar akan menggunakan pemikiran ID sebagai naluri asas, kemudian menggunakan pemikiran ego untuk berfikir secara rasional apa yang perlu dilakukan dan akan menggunakan tahap pemikiran super ego untuk bertindak mengikut kawalan. Itu sahaja video kami pada kali ini. Harap semua dapat sedikit input yang berguna untuk kehidupan harian masing-masing. Sekian, terima kasih. Bye kawan-kawan semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi.